Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke kelas Sirah tahun 5 iaitu pelajaran 2 kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbahagi kepada dua unit iaitu unit yang pertama peristiwa kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan unit kedua iaitu penentuan khalifah pertama selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Hari ini kita akan belajar tentang unit pertama iaitu peristiwa kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Peristiwa ini terbahagi kepada 5 iaitu yang pertama kewafatan Rasulullah, yang kedua salat terakhir, yang ketiga detik kematian baginda, yang keempat Rasulullah wafat dan yang terakhir ialah reaksi para sahabat. Murid-murid boleh merujuk buku teks sirah muka surat 35 sehingga 42. Nabi Muhammad SAW tidak pernah sakit teruk sebelum ini. Hal ini demikian kerana baginda mengamalkan kehidupan yang dijauhkan dari segala penyakit. Baginda juga makan makanan yang sedikit sahaja. Pada waktu biasa, baginda juga mengamalkan puasa sunat. Kadang-kadang, baginda hanya makan beberapa biji kurma dan sedikit susu atau minum madu yang baginda sukai untuk hari tersebut. Nabi Muhammad SAW mulai gering pada akhir bulan Safar tahun ke-11 Hijrah, yakni setelah 3 bulan menunaikan Haji Akbar. Pada saat itu, para sahabat sangat susah hati. Pada hari pertama, Nabi Muhammad SAW jatuh sakit. Baginda berada di rumah. Baginda sempat menziarahi kubur para sahabat di Baqi' dan kubur para syuhada perang Uhud ditemani Abu Muwaihibah. Pada masa yang sama juga, baginda bergilir-gilir ke rumah isteri-isteri baginda. Solat terakhir. Pada hari terakhir, Nabi dapat tidur dengan nyenyak. Apabila demam baginda berkurang, baginda keluar mengucapkan selamat kepada sahabat-sahabat dan solat subuh bersama-sama. Pada ketika itu juga, Nabi menyandarkan badannya ke Sayyidina Ali dan Al-Fadlu bin Abbas. Selepas solat, baginda berkhutbah. Dalam khutbahnya, Rasulullah SAW berkata, "Aku tidak menghalalkan bagimu melainkan apa yang dihalalkan dalam Al-Quran. Dan aku tidak mengharamkan ke atasmu melainkan apa-apa yang dihalalkan dalam Al-Quran. Kamu akan menemui banyak perselisihan selepasku. Sesungguhnya, apa-apa yang sama dengan Al-Quran adalah dariku. Dan apa-apa yang berselisih dengan Al-Quran bukan datang dariku." Para sahabat sangat gembira ketika melihat baginda dalam keadaan yang sihat sedikit. Lalu Usamah bin Zaid meminta izin untuk membawa tentera muslimin keluar melaksanakan tugas. Detik kematian baginda. Kesihatan baginda semakin terganggu. Baginda menghadapi sakit dengan tenang dan tabah. Baginda juga telah memberitahu kepada Abu Al-Muwaihibah bahawa baginda telah diberi 2 pilihan oleh Allah Ta'ala. Antara pilihannya adalah baginda telah diberi kunci dunia ini serta kekal hidup di dalamnya. Sesudah itu, Rasulullah juga ditawarkan ke syurga. Namun, Rasulullah memberitahu bahawa beliau telah memilih untuk bertemu dengan Allah
dan hidup di syurga. Semasa keadaan semakin genting, Abu Bakar telah menggantikan baginda mengimani solat berjemaah. Fatimah dan Ali sangat gelisah melihat keadaan baginda. Turut sama gelisah adalah Aisyah, iaitu isteri baginda. Namun, baginda telah mengajar ucapan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kepada Fatimah supaya Fatimah lebih tenang. Rasulullah wafat. Ketika Rasulullah sedang menghadapi detik-detiknya, baginda telah meminta semangkuk air. Lalu baginda telah membasahkan tangannya dan disapukan air ke mukanya dengan berkata, Ya Allah, tolonglah aku menghadapi sakaratul maut. Lalu baginda telah memanggil Malaikat Jibril mendekatinya. Malaikat Jibril telah berkata, Ya Ahmad, Allah mengutuskan aku menemuimu sebagai penghormatan untukmu, khas untukmu, atas urusan yang engkau lebih tahu. Rasulullah telah memberi isyarat dengan matanya, tanda faham, walaupun tanpa sebarang berkata. Rasulullah SAW telah meninggal dunia pada waktu duha, iaitu pada hari Isnin, 12 Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijrah, bersamaan dengan 8 Jun 633 Masihi. Ketika itu baginda berusia 63 tahun. Reaksi para sahabat. Ramai para sahabat menjadi kacau gilau seperti berlaku peristiwa yang dahsyat. Ada dalam kalangan mereka yang keluh lidahnya untuk berkata-kata. Sayyidina Umar bin Al-Khattab berdiri sambil menghunus pedangnya dan berkata, Jangan sesiapa mengatakan Rasulullah telah wafat. Baginda sekadar koma dan akan kembali semula. Apabila Sayyidina Abu Bakar datang dan menceritakan apa yang berlaku, beliau masuk ke rumah Aisyah dan membuka penutup muka Rasulullah. Beliau mengucup pipi baginda seraya berkata, Alangkah eloknya kamu ketika hidup maupun mati. Kematian yang Allah suratkan kepada kamu telah pun kamu rasai. Kamu tidak akan ditimpa kematian buat kali kedua. Wahai Nabi Allah, kami sentiasa di sisimu. Kemudian, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq keluar menemui para sahabat dan orang ramai lalu memberi ucapannya. Wahai manusia, sesiapa yang menyembah Muhammad telah mati. Sesiapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah maha hidup dan tidak mati. Pengajaran daripada kisah kewafatan Rasulullah SAW ialah yang pertama adalah mencontohi gaya hidup Rasulullah. Seperti yang mana kita telah tahu dan dengar tadi bahawa Rasulullah sentiasa mengamalkan Rasulullah tidak pernah sakit kerana beliau sentiasa mengamalkan cara hidup dan pemakanan yang begitu sihat. Yang kedua adalah redha dengan ketentuan Allah. Saat Rasulullah tahu yang ajalnya akan menimpa, Rasulullah redha dan yakin bahawa segala ketentuan ini adalah datang daripada Allah. Sekian sahaja pada untuk kelas pada hari ini. Terima kasih.